Dada-dada jenis baru, dada-dada sintetik lebih berbahaya daripada dada-dada tradisional lah. Orang ramai tak boleh tahu yang dia ni penagih dadah. Badan dia semua orang kata sadu-sadu semua. Pada pandangan yang berhormat sendiri, adakah kerajaan negeri akan bertindak lebih serius bagi memastikan Melaka dapat mencapai negeri sebagai negeri sifar dadah? Okey, ini juga adalah satu tanggungjawab saya yang agak berat dan serius yang saya perlu laksanakan adalah berkaitan dengan dadah. Untuk makluman, gejala dadah ni di Melaka ni, kita terus komited dalam menangani isu penyaluran dadah ni. Bagi tahun 2020 ni sebenarnya kita ada 10 kawasan yang berisiko tinggi terlibat dengan dadah telah pun dikenal pasti. Jadi 10 kawasan ini telah menggerakkan jawatankuasa Pembenteraan Dadah yang dipromosikan oleh DO peringkat daerah dan Ketua Menteri sendiri di peringkat negeri. Konsep yang dilaksanakan adalah berbentuk komuniti dan empowerment, yang mana komuniti setempat akan diberi latihan dan kefahaman tentang kaedah menangani isu dadah. Okey, dadah ni yang lebih menjadi masalah yang serius adalah dada-dada jenis baru, dada-dada sintetik. Dada sintetik ni dia sebenarnya lebih berbahaya daripada dada-dada takrifan kita dada tradisional lah. Dada yang berasal daripada opia, daripada bunga popi, macam morfin dan heroin tu. Morfin dan heroin ni, dada jenis ni adalah diambil selain daripada cara isapan adalah secara suntikan, kan? Dan kesan dia adalah terutama penagih dadah tu badan mereka akan kurus, dan yang kedua tu kesan dia adalah mereka boleh dijangkiti dengan HIV, AIDS dan sebagainya. Tapi dada jenis baru ni, dada sintetik macam khususnya macam sabu dan juga ais, ianya adalah lebih berbahaya. Berbahaya kerana ia tidak diambil secara suntikan tapi secara isapan. Kesan dia adalah mereka yang mengambil dadah ini, dari segi fizikal itu kita tak nampak. Makna orang ramai tak boleh tahu yang dia ni penagih dadah. Kalau dulu kurus-kurus ni gian ni kan. Sekarang ni tak. Badan dia semua orang kata sadu-sadu semua. Sadu-sadu tapi mereka adalah sebenarnya penagih dadah. Dan kesan fizikal tak nampak, tapi kesan yang paling kuat adalah segi mental. Yang mengambil dadah jenis sabu dan ais ni, otak mereka akan mengecut, fikiran mereka langsung tidak seimbang, kan? Dengan lain perkataan, mereka ini menjadi tidak waras. Itu paling bahaya. Yang kedua juga, kengkangan kita adalah dadah-dadah yang diambil oleh orang yang berpendapatan tinggi. Itu masalah. Maksudnya dadah-dadah seperti jenis-jenis pil, pil-pil perangsang, pil-pil seperti Airminify dan sebagainya, yang biasanya kita tahu diambil oleh mereka-mereka untuk menambahkan keseronokan, terutamanya di kelab-kelab malam dan di pusat-pusat karaoke. Itu pun ada satu perkara yang agak serius berlaku lah di mana-mana. Dan dadah ni saya telah berbincang dengan ADK, kita telah menggiatkan lebih agresif lagi operasi bersih buru mereka ini. Saya pun baru-baru ni pun pergi ke banyak tempat, saya tak boleh namakanlah tempat mana-mana tu, banyak tempat untuk menangani isu dadah ni. Dan malam tadi juga telah melaksanakan beberapa lagi tangkapan. Kerjasama ADK juga dengan polis bahagian narkotik juga sangat baik, insya-Allah. Kita saling bekerjasama menangani isu dadah ini. Untuk ke angka sifar, untuk soalan tadi ke angka sifar, agak mustahil lah untuk ke angka sifar ni kita dapat menurunkan angka tu kepada 50% daripada biasa pun dah syukur, alhamdulillah. Ke angka sifar tu kalau boleh memang excellent lah, kan? Memang excellent lah, tapi agak payah sebenarnya. Tapi kita cuba, kita tak kata tak boleh, kita akan cuba sebaik-baiknya, insya-Allah. Saya juga bercakap dengan IDK, saya bersedia turun siang atau malam, tak kira waktu, tak kira jam, saya boleh turun sama pada IDK. Saya tak masalah, saya boleh. Jadi saya juga minta supaya dalam isu-isu dadah ni
supaya tidak berulang sebenarnya kita ada OKP di Melaka ni. OKP ni adalah orang yang kena pengawasan. Mereka-mereka yang menegak dadah ni, selepas dikenakan tangkapan, selepas dihantar ke pemulihan, kita tidak akan, selepas keluar daripada pusat pemulihan, kita tidak akan biarkan mereka begitu saja. Kita akan letakkan mereka di bawah pengawasan. Itu OKP tu, orang kena pengawasan. Jadi orang pengawasan ni terus dibimbing berterusan oleh ADK dari segi cara hidup, dari segi ekonomi, terus dibimbing mereka-mereka ini. Dan begitu juga selain daripada dia, termasuk juga keluarga-keluarga mereka. Pelbagai aspek boleh dibantu. Yang paling penting adalah pada saya kebersamaan kita. ADK dan juga mereka sering bersama-sama. Maka tu saya sedang merancang satu program bersama-sama mereka. Saya akan bawa mereka ke satu tempat untuk bersama-sama beriadah. Mungkin satu hari ataupun 2 hari 1 malam. Yang penting ada kebersamaan. Maknanya mereka adalah rakyat yang sama dengan kita. Bukannya kerana dadah itu mereka menjadi rakyat kelas kedua atau dipinggirkan oleh masyarakat. Kadang-kadang kita kena naikkan emosi mereka itu. Kalau mereka ini menganggap emosi mereka terlalu memikirkan bahawasanya mereka ini dipinggirkan oleh masyarakat, kan, orang tak peduli kat dia, itu pun masalah. Maka dengan sebab keadaan itu menyebabkan mereka itu kembali semula kepada dadah. Tapi kalau mereka rasa mereka ini dihargai oleh masyarakat, mereka adalah sebahagian daripada ahli masyarakat, maka untuk mereka pulih itu adalah lebih bersemangat lagi untuk mereka pulih. Sebab tu saya buat program-program selaku Esko Kesihatan, selaku wakil rakyat, saya nak bersama-sama dengan mereka. Saya akan hargai mereka supaya mereka merasa mereka juga adalah sebagai masyarakat dan dihargai. Untuk semangat mereka pulih, insya-Allah pada waktu itu akan lebih tinggi lagi untuk pulih dan tidak mahu kembali kepada dadah, kan? Insya-Allah. InsyaAllah. Dan juga saya menyeru kepada keluarga-keluarga yang ada anak-anak ataupun ahli keluarga yang bermasalah dengan dadah, tampillah memberi maklumat terus kepada ADK untuk kita jalankan proses pelaksanaan sama ada tangkapan ataupun pemulihan kepada mereka ini. Kerana apa? Kerana kita sayangkan mereka. Kita tak mahu meminggirkan mereka, kita sayangkan mereka kerana mereka adalah sebahagian daripada ahli masyarakat, kan? Faktor menyebabkan mereka mengambil dadah tu banyak faktor lah. Banyak faktor. Faktor keluarga, faktor ekonomi, faktor masalah di tempat kerja dan sebagainya. Banyak faktor. Jadi saya juga menyeru kepada orang ramai supaya janganlah mendekati dadah. Walaupun apa masalah yang berlaku, penyelesaian dia bukan cara mengambil dadah. Itu bukan penyelesaian, tapi itu permulaan masalah yang baru. Kalau ambil dadah, tak boleh, kan? Carilah penyelesaian lain. Buatlah pendekatan cara lain, insya-Allah.